Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bil kitabil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kila man aba ya Rasulullah, kila man ata'ani yaqul jannah wa man asani faqad aba. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yaniwakan Tuan Pengurusi Surau Haji Maksum, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siha, ahli jawatan kuasa surau solat Jumaat Surau Haji Maksum, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul di Surau Haji Maksum untuk insya-Allah menunaikan solat fardu Jumaat sebentar lagi. Kita dah sampai pada hari ini 24 Muharram. Ya? Betul tuan? Ke salah? Ada tulis. Biasa ni kita kalender Islam tak berapa nak ingat. Kalau kalender Masihi kita ingat. Yang paling kita susah nak lupa yang 12 hari bulan ni besok ni. Yang itu ramai orang ingat. Walaupun di sekitar kita, di luar sana ni dia panas suasananya. Dalam Surau Maksum mesti sejuk. Sebab airconnya kuat. Satu ada orang tanya, Ustaz saya suka pergi Surau Haji Maksum. Kenapa? Sebab airconnya kuat. Ke tazkirahnya bagus? Tak tahulah pentazkirahnya siapa, tapi airconnya sejuk. Jadi memang manusia ni tuan-tuan yang mulia, dia suka kepada tempat yang nyaman, yang tenang, yang selesa. Mana-mana tempat pun sama. Dan kita akan rasa bahagia, rasa suka pun dengan suasana macam ini. Dan pada bulan Muharram ini tuan-tuan yang mulia, saya ingin berkongsi kepada semua yang hadir. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam Islam berlaku pada bulan Muharram. Dan pada bulan Muharram ini juga kita sebagai umat baginda Nabi SAW yang tahu akan sejarah para Nabi yang terdahulu. Riwayat menyatakan yang pada bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan diletakkan dekat surga Allah.
Surga ni tempat kesenangan, tempat kebahagiaan, tempat nikmat. Dalam keadaan begitu, Adam alaihissalam, Allah Ta'ala tahu fitrah kesukaan satu orang laki-laki, dia perlukan pasangan. Daripada tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan istrinya Hawa alaihissalam. Isteri, suami isteri duduk dalam surga. Apa yang kamu nak nikmati, nikmati. Apa yang kamu nak seronok, seronok. Apa yang kamu nak senang, senang. Nak makan, makan. Nak minum, minum. Nak bahagia, bahagia dalam surga Allah Ta'ala ni. Apapun kenikmatan terpulang. Wahai Adam, wahai Hawa, kamu nak buat apa terpulang. Cuma satu sahaja aku minta. Jangan kamu sesekali dekati pohon khuldi. Satu je. Yang lain nak buat, tak ada masalah. Jangan dekat pohon khuldi. Tetapi begitulah larangan Allah Subhanahu Taala ni tuan-tuan yang mulia. Sama ada dulu, zaman dulu di surga Allah Taala pun ada larangan pada Adam alaihissalam. Lebih-lebih lagi kita kat dunia. Dan bila satu larangan Allah Subhanahu Taala ini tuan-tuan yang mulia diisytiharkan, maka musuh pada Adam alaihissalam tidak lain dan tidak bukannya iblis laknatullah alaih. Iblis paling tak senang sekiranya ada amalan kebaikan yang Adam alaihissalam ini dia akan turuti, dan bila dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala larang jangan dekati buah khuldi, maka itulah kerja pertama iblis laknatullah alaih, iaitu menggoda Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa alaihissalam untuk mendekati buah itu. 24 jam iblis berbisik menggoda Nabi Adam alaihissalam, terhinggakan godaan iblis ini tuan-tuan dia dapat juga termakan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, buah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukalah, terlucutlah pakaian kenikmatan, kesedapan dia dekat surga Allah Ta'ala, sehinggakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka. Nabi Adam alaihissalam tuan-tuan yang mulia, dia punya salah, atau dalam bahasa kita dia punya dosa satu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan keluar daripada surga, dicampakkan ke dalam dunia. Dan bila Nabi Adam alaihissalam dia tahu yang dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dekat dunia ni tuan-tuan yang mulia, maka Adam alaihissalam bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat menyatakan 40 tahun Nabi Adam alaihissalam bersujud pada Allah Taala, taubat pada Allah Taala tanpa mengangkat kepalanya, dan dengan membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan inilah bacaan doa baginda Nabi Adam alaihissalam minta dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. 40 tahun tidak mengangkat kepalanya, hanya bertaubat sebab dosa satu yang dia buat. Satu dosa Nabi Adam alaihissalam 40 tahun taubat pada Allah Ta'ala. Kita 40 tahun lebih buat dosa dengan Allah Ta'ala, nak taubat sekali dengan Allah Ta'ala pun susah. Nabi Adam alaihissalam buat satu dosa, taubat 40 tahun. Kita lebih umur 40 tahun nak taubat dengan Allah Ta'ala, nak sujud pada Allah Ta'ala pun susah. Nabi Adam alaihissalam buat satu salah dekat surga, dicampakkan dekat dunia. Kita hidup dekat dunia, buat banyak dosa, teringin masuk surga. Nabi Adam alaihissalam buat satu salah, terus dicampak dekat dunia. Kita hidup 24 jam dekat dunia, tuan-tuan. Bangun pagi saja tuan-tuan, bila mata kita terbuka, tidak lain dan tidak bukan hanya dosa pada Allah.
kemaksiatan pada Allah, cakap, buat dosa. Tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, hati kita, fikiran kita. Hanya perkara-perkara yang menyenangkan kehidupan dunia yang sangat-sangat sementara. Saya cakap bukan untuk tuan-tuan, saya cakap untuk saya juga. Sebab kita ni memang pendosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam ini dia banyak dosa, dia buat dosa. Dan orang yang paling bagus bila dia buat dosa, wa khairu khata'ina tawabun. Dia cepat-cepat taubat kembali pada Allah Ta'ala. Ini orang yang bagus. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Baik orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Walaupun kita ni manusia ni dia sifat dia. Hari ni buat dosa, buat salah, buat maksiat, taubat. Besok buat lagi, taubat lagi. Besok buat lagi, taubat lagi. Kita sentiasa memperbarui taubat. Sebab apa? Sebab ni kita manusia lalai buat salah. Kita solat tuan-tuan yang mulia. Solat fardu, solat sunat. Dalam keadaan solat dengan pakaian yang sempurna, menutup aurat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Sampai habis baca Al-Fatihah, surah lagi, kita rukuk, kita sujud. Kita duduk tasahud. Kita bangun semayang lagi, kita ikhlas baca surah Fatihah, surah lagi, sujud, rukuk, sujud, tasahud lagi, tuan-tuan yang mulia, sampai salam. Dalam keadaan kita dalam keadaan tenang solat, tuan-tuan yang mulia pun, bila kita lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, perkataan yang kita di antara disyorkan ialah istighfar, astagfirullahaladzim. Taubat pada Allah. Lepas solat pun taubat. Dalam keadaan kita solat bersih, dalam keadaan wuduk, melaksanakan solat yang begitu kita taat depan Allah Ta'ala pun, kita cepat-cepat bertaubat. Sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Sebab itulah di antara bacaan doa yang paling kurang kita kena belajar, kena hafal, ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bulan Muharram paling kurang kita cuba hafal. Sebab apa? Sebab peristiwa Allah Ta'ala terima taubatnya Nabi Allah Adam AS. Sungguh-sungguh 40 tahun taubat pada Allah. Nabi, tuan-tuan, sungguh-sungguh taubat. Kita jauh lagi, sepatutnya kena lebih-lebih lagi taubat. Dan pada bulan Muharram ini juga, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala terima taubatnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dihantar pada satu kaum Minawa dekat Iraq, kaum dia Minawa yang menyembah batu berhala, iaitu Tuhan nenek moyang mereka. Bila Nabi Yunus alaihissalam datang berdakwah kepada kaum dia, bagi tahu tinggalkanlah kamu akan agama nenek moyang kamu, batu-batu berhala. Maka dijawab oleh kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, wahai Yunus, kami ada Tuhan, Tuhan kami nampak, Tuhan kamu kami tak nampak. Tuhan kami nampak, ni nampak batu. Tuhan kamu kami tak nampak. Kenapa perlu kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Yunus alaihissalam mengancam, wahai kaumku, jika kamu berterusan menyembah akan Tuhanmu ini, maka nescaya Allah Ta'ala akan turunkan balak dan bencana. Maka tanya kaum Nabi Yunus alaihissalam, wahai Yunus, bila Tuhan kamu akan turunkan bala dan bencana? Maka kata Nabi Yunus alaihissalam, akan turun bala dan bencana. Tanya lagi, kenapa akan, kenapa tak sekarang? Kami tunggu bala dan bencana dari Tuhan kamu. Ini kaum Minawa, tuan-tuan dia. Kaum yang paling degil di antaranya. Kaum Nabi Allah Yunus alaihissalam, dakwah, tuan-tuan yang mulia. Allah perintahkan Nabi Yunus tak boleh tahan dah dengan kaumnya yang memang degil. Maka dia melarikan diri tepi pantai. Cerita panjang, tuan-tuan yang mulia, sehinggalah dia naik kapal, naik perahu, meninggalkan
kaum dia. Bila Nabi Allah Yunus alaihissalam dia melarikan diri ke pantai tuan yang mulia, maka Allah Ta'ala menjadikan langit yang kebiru-biruan itu bertukar menjadi warna hitam kehitaman, bergumpal. Awan-awan jadi hitam, legam. Sehinggakan kaum Minawa, kaumnya Nabi Allah Yunus alaihissalam bila lihat langit yang mana ini akan berlaku satu balak dan juga bencana, mereka berdoa, wahai Yunus, adakah ini balak yang Allah Ta'ala, yang Tuhan kamu akan turunkan kepada kami? Sehingga kami bertaubat pada Allah Ta'ala. Yang kecil, budak-budak menangis minta taubat dengan Allah. Yang laki-laki bertaubat pada Allah, yang perempuan taubat pada Allah. Mereka kembali kepada Tuhannya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Pada masa itu Nabi Yunus lari dah dekat pantai. Lari ke pantai, azan pun dah keluar. 1:21. Azan Dah azan kena berhenti tuan-tuan. Semangat juga. Kat luar tu semangat, kat dalam sini pun semangat juga. Kat luar semangat tu cerita lain, kat sini semangat cerita lain. Sampai azan kena berhenti. Kata pengurusi marah saya. Minta maaf, kita sambung lagi mungkin di lain kesempatan. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dengan atas sebagai keparaan. Allahu Akbar,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi qail Inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi atahkumu bil adl Inna Allah ni'ma ya'izukum bih Inna Allah kana sami'an basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqallahi faqad faza muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
Mari kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal ibadah kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulnya. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Mari kita bersama-sama mengakhiri khutbah yang bertajuk Ciri Utama Pemimpin yang Kucari. Mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran. Malah ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Al-Quran dalam mukadimah tadi ialah perlunya sebagai pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip atas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seseorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, yaitu takbir urus yang baik. Takbir urus yang baik itu ialah bagaimana sesebuah institusi itu dapat mengurus sesuatu amanah itu bebas daripada penyelewengan dan juga korupsi ataupun rasuah. Sidang jemaat yang Allah Ta'ala sekalian, peranan penting seorang pemimpin ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Imamun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulun ra'in fil ahlihi wa wal mas'ulun an ra'iyatihi. Wa mar'atu ra'iyatun fil baiti zawjiha wa mas'ulahu an ra'iyatiha." Yang maksudnya, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanya mengenai rakyatnya. Seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungannya. Dan seorang istri akan ditanya berkenaan urusan dalam rumah suaminya dan ahli keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat melalui sifat-sifat dan kepribadian yang tinggi dan mulia, seperti sifat siddiq, berkata benar, amanah, tidak khianat, tabligh, menyampaikan, tidak menyembunyikan, dan fatanah, bijaksana, tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda karena ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mihnah yang didapat oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jawatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan, agar Rasulullah SAW tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin-pimpinan kanan Quraisy. Namun Rasulullah SAW menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan maruah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kehadiran Rasulullah dapat dilihat kita Fatimah meminta baginda memberikan kepadanya seorang hamba daripada harta rampasan bagi membantunya membuat kerja-kerja rumah. Tetapi baginda mengesyorkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan ahlu sufah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua khadam perempuan itu dijual oleh Rasulullah SAW dan wangnya digunakan bagi membantu ahlu sufah yang tersebut, yang sama ini hidup fakir, menumpang di pangkin-pangkin serambi masjid.
walaupun baginda seorang pemimpin negara, tetapi baginda lebih mementingkan masalah orang lain daripada masalah ahli keluarganya sendiri. Baginda tidak mengutamakan kroni atau golongan yang ada di sekeliling baginda, tetapi masalah rakyatnya lebih diutamakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasul, yaitu bersifat amanah, adil, tulus, telus, bijaksana dan berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa adalah suatu taklif atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam kepimpinan tidak hanya terhubung dengan Allah sahaja, tetapi hikmahnya akan melimpah semula kepada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti dan dekat dengan Allah, sentiasa menghisap dan muhasabah diri supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon kepada pengikutnya yang meletakkan siqah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin, sering menipu mengikut, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu pada Allah adalah pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala amat melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullah wa rasulah fatahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim, yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Oleh itu, kita menyuruh kepada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip teras ini. Seandainya ciri-ciri ini tercalar dengan berbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal menghakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah kepada umat sejagat. Pemimpin Islam tidak sekadar diberikan kuasa dan meminta kuasa. Di sebalik kuasa itu adalah amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesimpulan pada khutbah ini adalah yang pertama, umat Islam dalam memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW yang bersifat benar, tidak menipu, beramanah, tidak khianat, menyampaikan, tidak menyembunyikan, dan cerdik, tidak bodoh. Yang kedua, umat Islam dalam memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya, sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, umat Islam dalam memilih pemimpin yang lebih mengutamakan masalah rakyatnya daripada kepentingan serta masalah pribadi atau ahli keluarganya. Yang keempat, umat Islam dalam beristihad menggunakan seluruh tenaga daya dan upaya dengan mempertimbangkan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat dan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul muhsiduna walakin la yas'urun. Sadaqallahul azim, yang maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azima li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i min amwat innaka sami'ul qaribul mujibu da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binamikal amin wa nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika utma anta fadha bi aini inayatika rabbaniyah wa bihifdi bi soyatika somadaniyah jalalata malikina muazzam Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Irisa al-Haja Ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz al-Haja. Allahumma hani min khawna wa hidayata wa taufiq wa sihata wa salamata min diwali adi Selangor Tengku Amir Syah Ibni Sultan Sarafuddin Irisa al-Haja fi amnin wa salahin wa afiyah bi manika wa kormatka ya zal jalal wal ikram. Allahumma amli umruqma musliqaini li mudafatina wa rakyat wal bilad wa balik maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala ifa'anna hazal waba wal bala'al wal marad wasada'idal wal mihan bilufika ya latif innaka ala kulli say'in qadir wabil ijabatil jadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yu'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azima yazkurkum wazkuruhu ala ni'mati yazikum was'alu min fadli yu'tikum wa rizqullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnauna.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب آدي محمدا الوسيلة الفاضلة وبعثه مقاما محمودا يعظم عده إنك لا تخلف الميعاد Istau sufufakum, lurus dan rapatkan saf dan beri ruang kepada mereka yang dari luar untuk masuk ke dalam dewan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas syarrin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhal jumu'ati rak'atain ada imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirun hamdulillah subhanahu wa ta'ala wajah lil ladzi qadara as-samawati inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله نعم منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.